kita kan, Zuraini, Firdaus, keluarga kita, ibu ayah kita, yang dia sangat bernilai, jauh lebih bernilai daripada sedekah wang ringgit yang kita berikan, iaitu memohon keampunan kepada mereka, kepada si mati. Sebab keampunan ataupun doa, bila kita panjatkan keampunan, doa memohon keampunan Allah Ta'ala untuk si mati, maka dosa si mati itu akan dipadam oleh Allah Ta'ala dan pahala akan diberikan kepada dia. Tak semua kita mampu untuk sedekahkan wang ringgit contohnya. Tak semua mampu untuk ziarah. Tak semua mampu untuk memberi ucapan takziah kepada isteri. Jadi tak semua mampu untuk membantu menggembirakan anak-anaknya. Tapi kita semua mampu untuk memohon keampunan untuk sahabat-sahabat kita. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW sebut, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu ya Rabb anna li hadha aw anna hadha fayaqalu biistighfari waladika laka. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, hadis yang sahih. Nabi SAW sebut seorang lelaki ataupun seorang manusia, bila dia dimasukkan ke dalam syurga, dia dimasukkan ke dalam syurga yang begitu besar ataupun syurga yang tinggi tingkatannya. Syurga untuk orang-orang yang saleh, syurga untuk para nabi, syurga untuk mereka yang meninggal mati syahid. Dan orang ni masa dia dimasukkan dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan, dia tertanya-tanya, ya Rabb, anna li hadha, wahai Allah, macam mana saya boleh masuk dalam syurga yang penuh indah ni? Jadi dia tahu semasa dia di dunia, masa kat dunia dia bukan orang yang banyak beramal saleh. Kita semua akan sedar dengan amalan kita di dunia, layak macam manakah syurga yang Tuhan akan bagi dekat kita. Macam seseorang yang gajinya 2,000 atau 3,000, dia mampu kenderaan macam mana yang dia mampu beli dengan gajinya. Jadi bila dia laki ni ataupun orang ni dimasukkan ke dalam syurga yang penuh indah, lalu dia tanya Allah Ta'ala, anna li hadha, macam mana saya boleh masuk dalam syurga yang penuh dengan keindahan ni? Lalu Allah Ta'ala kata, bistighfari waladika laka, kerana istighfar anakmu untukmu. Kamu ada anak dan anak ni selalu memohon keampunan untuk kamu. Mungkin ayah, mungkin ibu tu biasa-biasa, orang yang tak rajin ke masjid, orang yang tak rajin buat benda sunat sekalipun. Tapi si anak ada kesedaran dan si anak tahu bahawa kalau dia memohon keampunan Allah Ta'ala untuk ibu ayahnya, maka Allah Ta'ala angkat, turfa'u darajatuhu, darjat ibu dan ayah di syurga diangkat. Setiap kali anak memohon keampunan, sama ada doa tu dibaca dalam bahasa Melayu atau bahasa Arab atau apa-apa saja bahasa, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sekali anak berdoa, satu darjat dia akan diangkat, satu pahala akan dihapuskan. Itu baru sekali. Bayangkan kalau hari-hari kita memohon keampunan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayahku dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihaniku semasa kecil. Setiap kali itulah kedudukan ibu dan ayah akan diangkat. Ibu ayah kita mungkin biasa-biasa sahaja. Ibu ayah kita mungkin biasa-biasa. Bukan agamawan, mungkin bukan orang masjid. Tapi kita mampu selamatkan dengan izin Allah Azza wa Jal. Demikian kawan-kawan kita yang kita sayang, kawan-kawan yang selalu menggembirakan kita macam Firdaus. Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Hashr, Allah Ta'ala sebut, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan
lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini adalah doa orang-orang yang lambat berhijrah, memohon keampunan Allah Ta'ala agar ampunkan dosa mereka dan dosa sahabat-sahabat yang lebih awal berhijrah. Dan dari ayat inilah para ulama menyebut bahawa doa keampunan seorang Muslim kepada saudaranya Muslim yang lain akan memberikan keringanan kepada saudaranya itu. Itu keampunan, doa sesiapa saja boleh berdoa, tidak perlu keluarkan modal, jauh ke dekat ke dengan arwah kita berada di mana saja, kita doakan keampunan untuk dia agar beliau tenang di alam barzakh dan seterusnya, tenang dan diampunkan dosanya dalam laluan ataupun step yang seterusnya yang dia akan lalu. Itu bagi yang tak berpeluang ataupun yang jauh. Yang dekat dengan kuburnya, Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, kata Nabi SAW, "Ma min ahadin marra bi qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fi dunya fasallama alayhi illa arafahu wa radda alayhi salam." Tidaklah seorang Muslim itu bila dia lalu dekat kubur saudaranya yang beriman, yang mana kawannya ni dulu kenal dia masa dekat dunia, kita kenal Firdaus, kita lalu di kuburnya, lalu kita bagi dia salam, Assalamualaikum, ataupun Assalamualaikum ya ahlad diyar, ataupun doa yang diajar oleh Nabi SAW, melainkan kawannya di dalam kubur itu akan menjawab salamnya dan dia akan kenal, dan salam tu akan, salam yang kita ucapkan akan datang kepada dia dalam bentuk cahaya, dan dia akan bawa cahaya itu dekat kawan-kawan ahli kubur yang lain, dan dia akan bagi tahu fulan telah memberi salam kepadaku. Dia kenal Faizul, dia kenal Muafak, sahabatku Faizul Hafiz datang beri salam. Jadi ahli kubur ataupun alam penghuni barzakh yang lain akan berasa seronok dengan salam yang kita beri, yang kita titipkan kepada saudara kita. Jadi mudah-mudahan sekiranya diizinkan oleh kerajaan, kita boleh melintas daerah, kita singgah ke kubur sahabat kita, kita salam, kita beri salam kat dia, dia akan kenal. Dia kenal Fulan bin Fulan, nama kita ni dia akan kenal. Firdaus akan kenal berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Jadi ini bentuk yang kedua yang kita boleh bantu dia. Dan yang paling simple, yang paling mudah, yang paling menyeronokkan tadi ialah menadah tangan dan memohon keampunan untuk saudara-saudara kita, terutamanya ibu ayah kita. Mungkin kita tak mampu untuk bawa ibu ayah kita, sponsor mereka pergi haji, atau buatkan rumah mereka rumah banglo di kampung, atau hantar mereka mendapatkan perkhidmatan, perubatan di hospital swasta cepat. Tetapi kita boleh membantu mereka jauh lebih baik dari itu, ialah dengan memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibu ayah kita, sahabat-sahabat kita yang telah pun pergi, dan juga untuk diri kita sendiri terutamanya. Dan sehari dua ni kawan kita meninggalkan kita, mungkin esok lusa kita pula yang pergi, dan tak sampai pun umur 40 tahun, esok lusa kan kita yang akan pergi. Jadi yang akan kita bawa ialah bekal. Allah Ta'ala kata, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Kamu tak tahu apa yang kamu akan buat esok hari, dan kamu tak tahu di bumi manakah kamu akan meninggal dunia. Mudah-mudahan ingatan ni khas untuk saya, dan saya kongsikan dengan semua sahabat-sahabat. Mudah-mudahan terutamanya pada baki 10 Zulhijjah yang awal ni, kita memang digalakkan untuk banyakkan amal saleh, dan 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah ni adalah 10 hari yang paling baik daripada 365 hari yang Allah Ta'ala kurniakan dalam satu tahun. Maka perbanyakkan istighfar, kita sama-sama banyakkan istighfar, membaca Al-Quran, salawat, bertasbih, bertahlil, bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala,
Apa yang baik itu dari Allah Azza wa Jal, dan yang kurang tu dari saya sendiri. Saya serahkan semula kepada Faizal Hafiz.